Untuk United menandatangani penyerang ia akan dibincangkan pada bulan Disember. Saya mengesahkan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Hisham Football Talks. Dalam video kali ini, saya ingin menyentuh mengenai kemungkinan 3 pemain United yang akan keluar dari kelab, kabar angin mengenai Mbappe dan juga Real Madrid, dan juga kemas kini mengenai bilakah Nkunku akan kembali bermain untuk Chelsea. Saya mulakan dengan cerita mengenai Manchester United. Seperti yang saya nyatakan pada baru-baru ini, walaupun musim yang sukar di dalam dan juga di luar padang, Anthony tidak akan sama sekali meninggalkan Manchester United untuk kembali ke Flamingo. Kita mempunyai kabar angin tentang perjanjian pertukaran antara Manchester United dan juga Flamingo. Anthony dipinjamkan kepada Flamingo dan Gabigol ke Manchester United. Daripada apa yang saya baca dan faham, kelab tidak akan membincangkan perjanjian pertukaran kerana Anthony tidak akan kembali ke Brazil. Tidak mungkin sama sekali. Dia tetap berazam untuk kekal di Eropah dan di Manchester United untuk melakukan sehabis baik memperjuangkan tempatnya di Man United. Jadi, tiada apa-apa yang berterusan dari segi perjanjian pertukaran pemain. Untuk United menandatangani penyerang ia akan dibincangkan pada bulan Disember, bukan sekarang, dan juga ia bergantung pada bajet dan juga pemilik kelab. Tetapi tiada perjanjian pertukaran antara Anthony dan juga Gabigol. Masih tiada apa-apa yang berlaku dengan Jadon Sancho. Walaupun dia mungkin akan meninggalkan Old Trafford pada bulan Januari ini, saya tidak mempunyai sebarang maklumat terkini mengenai kelab tertentu. Setakat ini masih terlalu awal, walaupun perasaan pribadi saya ialah dia akan mendapat manfaat daripada perpindahan ke luar negara untuk cuba mengembalikan karirnya ke landasan yang tepat. Saya fikir Jadon Sancho boleh menjadi seorang pemain yang sempurna untuk kelab di Itali ataupun di Jerman. Dia memerlukan liga seperti itu untuk kembali ke landasan karier yang terbaik untuk beliau. Namun saya tidak suka membuat tekaan tentang masa depan pemain, jadi kita perlu menunggu beberapa minggu lagi dan kemudian ia akan menjadi lebih jelas tentang langkah seterusnya untuk pemain Jadon Sancho. Dan ia juga penting untuk menyebut di sini tentang situasi pemain Chelsea yang cedera, iaitu Nkunku. Apakah langkah seterusnya untuk melihat Christopher Nkunku kembali ke padang untuk Chelsea? Daripada apa yang saya baca, walaupun terdapat kabar angin dalam tempoh 24 jam yang lepas yang dicetuskan oleh siaran Instagram, Chelsea tidak akan mengambil risiko dengan Nkunku. Pemain itu mungkin membuat beberapa peminat teruja dengan berkongsi kemas kini positif tentang kecergasannya, tetapi dari apa yang saya faham ialah dia tidak akan kembali ke padang pada hujung minggu ini. Akhirnya Chelsea ialah menunggu dan terus menunggu. Berhati-hati sekarang supaya mereka tidak mengambil sebarang risiko kerana Nkunku dianggap sebagai pemain yang sangat penting untuk kelab. Dan semua orang di kelab itu percaya pemain Perancis itu akan menjadi pemain sebahagian besar daripada masa kini dan juga masa depan mereka. Jadi, apakah rancangan Chelsea? Nkunku tidak akan kembali pada hujung minggu ini, tapi dia dijangka bersedia selepas rehat antara masa. Jadi mungkin pada awal bulan Disember dan akhirnya kita akan melihat Nkunku kembali untuk Chelsea. Dan mari kita tunggu dan lihat apakah langkah seterusnya. Tetapi selepas rehat antara masa, dia akan dijangka kembali ke padang dan itu adalah salah satu berita baik untuk Chelsea dan juga peminat-peminat Chelsea. Dan yang terakhir mengenai Mbappe. Saya sedar terdapat beberapa laporan yang menyatakan bahawa usaha Real Madrid untuk mendapatkan Kylian Mbappe telah berakhir dan mereka telah memutuskan untuk tidak menandatangani pemain tersebut pada musim panas akan datang. Tetapi dari pemahaman apa yang saya baca, tetap sama seperti beberapa hari yang lalu. Kita tahu Real Madrid mengeluarkan kenyataan menafikan sebarang perbincangan mengenai pemilihan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Tetapi itu kerana tiada apa yang berlaku lagi dan tiada apa yang akan berlaku pada pertengahan musim kerana Real Madrid tidak mahu mewujudkan suasana yang lebih rumit antara mereka dan juga Paris Saint-Germain ataupun antara Mbappe dan juga Paris Saint-Germain. Jadi, walaupun apa yang dituntut di tempat lain, saya tidak menjangkakan sebarang perkembangan besar pada bulan November ataupun pada bulan Disember. Kita perlu menunggu mengenai isu perpindahan tersebut. Sudah tentu adalah perkara biasa untuk melihat cerita yang hampir berterusan tentang pemain berkelas dunia seperti Mbappe dan menjadi tumpuan. Tetapi secara jujurnya, saya akan mengemas kini kepada anda semua apabila saya membaca sesuatu yang konkret
dan pada masa ini tiada apa-apa dari segi perpindahan tersebut. Dan dari segi pendapat peribadi saya ialah Real Madrid perlu menandatangani seorang penyerang dan Mbappe akan menjadi pemain yang sempurna untuk mereka. Dia adalah salah seorang yang terbaik, pemain terbaik di dunia, dan dari perspektif neutral ia akan menjadi hebat untuk menonton beliau bermain bersama Jude Bellingham dan juga Vinicius Junior. Dan guys, terima kasih kerana menonton. Anda boleh komen di bawah tentang pendapat anda mengenai cerita yang saya kongsikan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk mendapatkan info terkini bola sepak mengenai berita perpindahan pemain. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.